Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kembali kita ke tutorial yang keempat. Di mana tutorial pada kali ini cikgu akan cuba terangkan secara lebih detail mengenai 4 fail, iaitu file connection, file header, file footer dan juga file index. Okey, so dalam modul-modul cikgu sebelum ni, cikgu tak pernah terangkan secara detail kepada pelajar. Okey, cikgu tak pernah buat video tutorial macam ni. Sebab apa? Uh, sebab kamu akan belajar benda ni dalam bab 3 tingkatan 5. Tapi untuk tahun ni, cikgu terangkan secara detail. Sebab apa? Sebab soalan ini pernah ditanya di dalam peperiksaan. Okey, bahagian ni pernah ditanya di dalam peperiksaan bahagian B dan ianya memberi markah yang sangat besar. Okey, kalau pelajar cuma buat tapi tak faham apa benda yang dia buat, so itu akan jadi masalah lah nanti. Okey, kita teruskan. So kita tengok yang pertama, file connection. Apa tujuan kita membina file connection sebenarnya? Kita tengok dalam tutorial yang sebelum ni, tutorial yang ketiga, kita dah mencipta file PHP. Cikgu dah tunjukkan macam mana kegunaan file connection. So untuk kali ini cikgu nak cerita lebih detail lagi mengenai file connection. Okey, apa tujuan kita buat file connection ni sebenarnya? Sebenarnya kita buat file connection ni sebenarnya untuk open connection. Kita nak buka hubungan di antara file PHP kita dengan pangkalan data. Kita nak bagi dia ada hubungan. Okey, let's say cikgu bagi contoh. Sekarang ini kita nak paparkan senarai barang. Data-data barang dalam kita punya file PHP kita. Tetapi data-data barang tersebut berada di dalam pangkalan data. Jadi, untuk membolehkan data-data yang ada di dalam pangkalan data dipaparkan pada file-file PHP, maka kita kena buat satu step yang dipanggil dengan nama open connection. Kita nak buka hubungan. Dia lebih kurang macam kamu, okey, nak masuk ke dalam rumah kamu. Okey, ini rumah kamu. Okey, so apa yang kita nak kena buat? Kita mesti buka pintu dahulu, then baru kita boleh masuk ke dalam rumah. So sama juga kes yang ini. Untuk memaparkan data-data yang ada di pangkalan data, kita nak paparkan dekat sini, kita perlu open connection dulu. Okey, bagi dia ada berhubung dulu. Kita hubungkan di antara senarai barang dan juga pangkalan data. Okey. So dipendekkan cerita, untuk membolehkan file PHP membuka ataupun memaparkan ataupun memasukkan data, kemaskini data, delete data dan sebagainya, kita perlu open connection terlebih dahulu. So apakah kod yang digunakan untuk open connection? Kalau kita tengok pada VSC kita tu, mana VSC tu terlalu banyak kod. Tapi kod yang mana yang digunakan untuk membuka hubungan? So, kita tengok ini adalah kod yang digunakan untuk kita open connection. Kita menggunakan fungsi dalaman internal function MySQLi Connect. Okey, so kita tengok lebih detail. Okey, kita akan menggunakan fungsi internal function MySQLi Connect. Yang mana MySQLi Connect ni, kita kena hantar 4 parameter. Parameter yang pertama dipanggil dengan nama host. Parameter kedua kita panggil dengan username SQL. Yang ketiga kita panggil password SQL. Dan yang keempat kita panggil nama pangkalan data. So kalau kita buat dalam bentuk jadual, okey, dia akan ada jadi macam ni lah. Okey, so apa dia pemboleh ubah connection? Yang mana satu pemboleh ubah connection? ConnDB ni adalah pemboleh ubah connection. So, pemboleh ubah connection kita adalah ConnDB. So, andai kata kamu benci sangatlah dengan perkataan ConnDB ni kan. Power lama kamu nama ConnDB, kamu dah clash dengan dia, kamu benci sangat dengan nama ConnDB ni. Boleh, tak ada masalah, kita boleh guna kat sini sambung. Okey, tapi dalam buku teks dia gunakan con. Terpulang pada kita, ini dia just nama pemboleh ubah. So, kita tak ada masalah untuk kita gunakan apa-apa nama yang kita suka. Tapi untuk konteks modul cikgu ni, cikgu menggunakan ConnDB sebagai nama pemboleh ubah
connection. So, kamu akan jumpa ConDB ni di banyak tempat. Setiap kali kamu jumpa SQL, kamu akan jumpa ConDB ni. Okey. Kemudian nama host. So, nama host ni yang mana? So, ini adalah nama host. So, ini dipanggil dengan username SQL. Ini dipanggil dengan kata laluan SQL. So, dan ini adalah nama kepada pangkalan data kita. Okey. So, kalau kita nak buat tulis balik. So, nama host kita adalah local. Sorry, huruf besar pula huruf kecil sepatutnya. Nama host kita, datanya adalah localhost. Okey, kemudian username kita, username MySQL kita adalah root. Kemudian kata laluan dia kalau macam laptop cikgu, root 1 2 3. Okey, kalau laptop kamu tak ada password, tak payah letaklah password dia. Okey, so dan ini pangkalan data kita. Apa nama pangkalan data kita? Phone to you. Okey, phone to you. Okey, so ini adalah data-data bagi pemboleh ubah yang ada di sini. Dan kamu kena ingat, dalam PHP ni, kamu jumpa tanda sign dollar ni, tanda duit ni, ini bermaksud pemboleh ubah. Pemboleh ubah. So, ini adalah pemboleh ubah. Ini adalah pemboleh ubah. Ini pun pemboleh ubah. So, ini pun pemboleh ubah. Okey, soalan SPM. Ini clone soalan SPM. Tak boleh tunjuk soalan SPM sebenar sebab masih status sulit. Okey. Ini adalah contoh soalan dia bagi. Okey, berdasarkan segmen kod di atas, nyatakan perwakilan bagi V. V ni apa? W ni apa? X ni apa? Y ni apa? Z ni apa? So, ini contoh soalan SPM yang sebenar. Bukan contoh soalan sebenar lah. Cikgu dah ubah sikit lah. Okey. So, macam ni lah rupa bentuk soalan dia. Jadi, kalau kamu tak faham mengenai connection ni, kamu akan ada masalah nanti bila nak menjawab soalan peperiksaan. Okey. So, V. V apa dia? V adalah perwakilan, pemboleh ubah connection. Okey, W. W adalah apa? Ini adalah nama host. Ini contoh jawapan ataupun nama server. Okey. S. S apa S? S adalah username. Username MySQL. Okey. Y. Y adalah password MySQL. Okey, Z adalah nama pangkalan data. So, soalan ini pernah ditanya di dalam SPM. So, that's why tahun ini cikgu ambil inisiatif untuk buat penerangan lebih lanjut mengenai file connection ni. Okey, boleh tak kita nak paparkan data tanpa file connection? Okey, kalau soalan tanya kita, boleh tak kita nak paparkan data tanpa kehadiran file connection? Okey, tanya balik soalan periksa tu, boleh tak kita nak masuk rumah tanpa buka kunci pintu? Tak boleh masuk. Okey, jadi kita tak boleh nak memanipulasi data di dalam pangkalan data tanpa file connection. Okey, sebab apa? Sebab dia nak open connection, nak buka pintu untuk akses data. Jadi, apa-apa pun mestilah ada file connection. So, nak file connection, nak open connection macam mana? Kita menggunakan internal function MySQLi connect. Okey, so itu saja cerita mengenai file connection. Kita tengok pula kepada file yang seterusnya. Cikgu cuba pergi dengan lebih laju. Sebab apa? Sebab kamu akan belajar lebih detail bersama cikgu kamu dalam bab 3 tingkatan 5. Okey, ini cikgu just bagi overview saja kepada kamu. Okey, so file connection kita ni, okey, kalau kamu tengok, sama tak macam tadi cikgu buat, ini adalah nama host. Nama host kita apa? Localhost. So, data dekat sini akan ada localhost. Dekat sini root. So, ini akan jadi root. Password SQL kita tidak ada. So, tidak ada password. Okey, nama database phone to you. So, ini adalah phone to you. So, selepas kita open connection, kan kita yang MySQLi Connect ni adalah open connection.
Selepas kita open connection, kita perlu uji dulu sama ada connection kita tu berjaya ataupun tidak. Okey, so proses pengujian dia senang saja. Kamu tengok dalam ni, kamu tengok dalam programming ni, selalunya tanda seruan ini bermaksud tidak. Tanda seruan ni bermaksud tidak. Okey. Ini joke lah, just joke sajalah. Okey, kalau ada lelaki yang nak jumpa kamu ataupun perempuan yang jumpa kamu, tiba-tiba dia tanya kamu, dia hantar surat ke kamu, suka saya tak ataupun tidak, kamu hantar saja balik tanda seruan dekat dia. Tanda seruan ni maksudnya tidak. Dalam programming, tanda seruan ni maksudnya tidak. Jadi, apa yang dia uji kat sini? Jika connection ini tidak berjaya. Jika connection ni, pemboleh ubah connection ni, orang yang buat open connection tadi tu, pemboleh ubah yang open connection tadi tu, tidak berjaya. Jika tidak berjaya, apa dia buat? Dia akan paparkan perkataan sambungan ke pangkalan data gagal. Okey, so apa benda die ni pula? Die ni bermaksud dia akan baca, compiler akan baca sampai setakat line ini saja. Line, baris atau cara yang lain dia akan stop. Dia baca sampai sini, then dia berhenti. Bila dia jumpa die saja, dia akan terus stop. Dia tak akan buat dah yang lain-lain. Walaupun kat lain-lain tu kamu ada paparkan data yang lain, dia tak akan buat. Okey, die ni bermaksud berhenti dekat sini. Traffic light merah lah kononnya. Ibarat macam traffic light merah, kita kena berhenti. Okey, so jika connection tidak berjaya, dia akan paparkan sambungan ke pangkalan data gagal. Okey, kalau sebaliknya, else ni sebaliknya, jika connection tidak berjaya, sebaliknya berjayalah kan. So dia akan bagi sambungan ke pangkalan data berjaya. Tapi kita letakkan simbol komen di sini. Kenapa kita letakkan simbol komen di sini? Supaya setiap kali kita panggil file connection, kita include file connection, perkataan ini tidak akan dipaparkan. Kalau tidak, nampak macam kelakar lah. Okey, semua page kita akan ada sambungan ke pangkalan data berjaya. Kita nak bagi tahu satu dunia sambungan ke pangkalan data berjaya. Okey, itu macam kelakar lah pula kan. Okey, tak perlu cerita lah kat orang pangkalan data kita berjaya. Pengguna just nak tahu, nak guna saja, nak tengok data barang saja. Dia tak nak tahu pun sambungan berjaya ataupun tidak. That's why dekat sini kita letakkan tanda komen. Dan kita gunanya sekali saja, iaitu untuk first time kita buat, untuk uji sama ada connection tu berjaya ataupun tidak. Okey, selesai file connection. Ingat file connection ni pernah ditanya di dalam soalan kertas 1. Nilai dia 4 markah. Okey, so seterusnya kita nak tengok pula file header dan juga file footer. Apakah kegunaan dia? Okey, sekarang ini kalau kita tengok kedua-dua interface ini adalah file index. Manakala ini adalah file login staff. So kita dapati bahawa bahagian yang bawah ini sama. Manakala bahagian atas pun sama juga. Nampak? Yang cikgu buat tanda ni pun sama juga. Yang cikgu tanda ni pun sama juga. Kenapa sama? Sebabnya yang berbezanya cuma bahagian tengah-tengah ini sahaja. Okey, yang berbeza cuma di bahagian tengah ini saja. Kenapa kita buat macam ni? Supaya kita mudah bagi kita untuk ubah suai file header, footer dan juga ubah suai file footer. Kita boleh buat sekali, tapi kita pilih untuk buat dia secara berasingan. So dalam kes ini, yang atas ini adalah file footer, file header. Manakala yang bawah ini adalah file footer. So file header dan file footer akan mengepit file index. Nampak? Okey, so file header duduk atas, file footer duduk kat bawah. So file index ni dia akan berada di tengah-tengah. Kalau kita tengok balik kod kita, file header index, kita akan dapati, nampak, kita include file header. Nampak? Include ni maksudnya kita panggil file header. Panggil file header di atas.
Dan di bawah sekali kita panggil file footer. So that's why dia jadi macam ini. Header di atas, footer di bawah. Tapi kalau kita panggil header balik, footer ke atas, header ke bawah, dia akan jadi terbalik. Okey? So sama juga dengan file login. So tujuan dia apa lagi? Tujuan dia lagi supaya senang kita nak buat pengubahsuaian. Kita ubah di satu tempat, di file header, semua page kita akan berubah. Okey, yang kedua, kita nak mengurangkan kod yang baris kod yang kita type. Contohnya kalau ini dah makan 30 line, bila kita buat include macam ini, kita add on macam ni, kita kepit macam ni, so kita dah jimatkan baris kod yang pada file login staff. Kalau kita tengok file login staff, okey, mana file login staff saya? Ataupun login pembeli. Kita tengok file login pembeli. Okey, file sign up lah. File sign up pembeli. Kita tengok. Ini cikgu include file header dan cikgu include file footer di bawah. Header dan juga footer. Bermaksud, bila kita tengok dekat sini nampak file header berada di atas, file header berada di atas dan file footer berada di bawah. So, dalam file pembeli sign up borang, kita cuma fokuskan kepada kod yang ini sahaja. So, file kita akan menjadi lebih ringkas. Okey, bila file lebih ringkas bermaksud kebarangkalian untuk buat error tu adalah lebih rendah. Okey, seterusnya kita pergi tengok seterusnya. Okey, file index. Dalam file index ini, okey, kita tengok dalam file index, contoh ini file index. Dalam file index ni, okey, sorry, cikgu terlepas pandang. Cikgu nak explain mengenai file header. Okey, cikgu nak explain dekat kamu mengenai file header terlebih dahulu. Okey, kita tengok file header. Ulang balik. Dalam file header ni, dia ada tajuk. Tajuk ni min dekat atas sinilah. Okey, so kalau kita ubah kat sini, to you2. Okey, so kalau kita refresh, dia akan keluarlah to you2 dekat sini. So, ini adalah tajuk dia. Kemudian, dia ada 3 jenis menu. Menu yang pertama, adalah bagi pengguna yang tidak login. Maksudnya, kita first time buka, kita terus buka saja, dia akan keluar menu yang ini. Iaitu laman utama, pengguna baru, login pengguna dan login staff. Kalau kita tengok dekat sini, laman utama, pengguna baru, login pengguna dan juga login staff. Tetapi, ini cikgu tunjuk yang lain lah. Ini yang lain. Okey. Jika kita login sebagai pengguna, pembeli, pengguna-pembeli samalah. Okey, pembeli, dia akan paparkan 3 menu dekat kita. Laman utama, perbandingan barang dan juga logout. So, kita cuba login sebagai pengguna. Cikgu login sebagai pengguna. Cikgu login, nampak? Dia akan paparkan laman utama, perbandingan barang dan juga logout. Okey. Tapi kalau cikgu login pula sebagai staff, nampak? Session tahap sama dengan staff. Cikgu login sebagai staff. Dia akan paparkan 5 menu dekat sini. Laman utama, senarai pembeli, senarai staff, senarai barang dan juga logout. Okey, cikgu login sebagai staff. Okey, nampak? Dia paparkan senarai pembeli, senarai staff, senarai barang dan senarai logout. Okey, so ini adalah menu-menu yang ada pada file header. So, menu yang akan dipaparkan dekat sini mengikut keadaan pengguna. Jika pengguna yang login, pengguna biasa yang berlogin, pembeli yang login, dia akan paparkan ini saja. Jika admin ataupun staff yang login, dia akan paparkan menu ini. Tapi kalau pengguna yang masih belum login, sama ada pembeli ataupun staff yang masih belum login, dia akan paparkan menu yang ini. Okey, so settle bahagian file header. Okey, file footer tak ada masalah. File footer adalah file biasa saja. Kamu boleh buat macam-macam dekat sini. Kamu nak tambah huruf besar kat situ ke? Okey, kamu nak tambah apa-apa pun kat situ lah, tak ada masalah. Jom beli. Okey, kalau kita refresh, ada akan keluar. Sorry, kat sini.
jom beli ni akan keluar dekat sini. So, apa yang kita buat dekat sini, dia akan paparkan dekat bawah sekali. Sebab dia adalah file footer. File footer dia akan paparkan di bawah sekali. So, ada ke file footer dalam dunia sebenar ni? So, ada. Kalau kita tengok, contoh-contoh laman web, contohnya W3 ya. w3.css. Okey, panel lah. Contoh kita ambil W3. So, kalau kita tengok dekat bawah ni, dia akan ada file footer. Nampak ini adalah contoh file footer. Okey. So, kamu tulislah apa benda perkataan kamu nak tulis kat situ. Kreatif lah. Janganlah ikut cikgu sebiji-sebiji. Berdosa korang ikut cikgu sebiji-sebiji. Okey. Ubah supaya nampak lebih ada kelainan. Nampak kreativiti kamu. Okey. So, selesai file header dengan file footer. So, sekarang kita nak pergi kepada file index. Di dalam file index ini, kita perasan bahawa dia ada statement SQL. Arahan SQL dekat sini. First kali, include header lah. Include header tak ada masalah. Okey, kita tahu kita nak letakkan header dia. Include connection untuk apa? Untuk membolehkan kita mengakses pangkalan data. Nampak? Dekat sini dia nak select data. Dia nak pilih data. So, bila ada arahan select data, arahan SQL ni, kita kena connection. Kita kena panggil connection. Kita kena panggil file connection.php. Okey. So, dalam file footer ni, dalam file index ni, dia ada 3 part. Okey, bukan ada 3 part lah. Dia ada 3 perkara utama yang kita nak highlightkan dekat sini. Okey, kita tengok balik PowerPoint cikgu. Kita nak tengok. So, bila kita nak melibatkan pangkalan data, sama ada kita nak paparkan data ataupun kita nak masukkan data ataupun kita nak kemaskinikan data, dia perlu melalui 3 fasa ni. Yang pertama adalah arahan SQL. Apakah arahan untuk kita buat? Okey, so kalau kita nak pilih data, kita gunakan select. So, ini kamu akan belajar dalam bab 2 tingkatan 5 SQL. Dan kamu kena ingat SQL ini setiap tahun wajib keluar. Wajib keluar dalam bab 1. Dalam kertas 1. Tahun lepas dia keluar 15 markah untuk SQL sahaja. Okey, so pastikan kamu memang mahir habislah dengan SQL ni. Okey. So, first kali dia adalah arahan SQL. Kita nak buat apa? Kalau kita nak papar data, kita gunakan select. Kalau kita nak masukkan data, kita gunakan insert. Kalau kita nak kemaskini data, kita gunakan update. Kalau kita nak hapus data, kita gunakan delete. Okey. So, first kali adalah arahan dia. Kita sediakan arahan. Kemudian, arahan tersebut akan dilaksanakan oleh fungsi MySQLi query. Ingat, arahan SQL ni akan dilaksanakan oleh fungsi MySQLi query. Jika soalan tanya apakah kegunaan fungsi MySQLi query, so apa kita nak jawab? Untuk melaksanakan arahan SQL. Okey, dia digunakan untuk melaksanakan arahan SQL. Okey, dalam melaksanakan arahan SQL, MySQLi query, dia akan hantar 2 parameter. Yang pertama adalah conDB. ConDB ni apa kita belajar tadi? Pemboleh ubah connection. Manakala arahan SQL ni adalah arahan yang inilah, select yang ini. So, dia akan hantar 2 benda ni untuk melaksanakan arahan SQL. Okey, selepas dia dah laksanakan arahan SQL, SQL ni guna apa? Untuk cari. Dia dah cari data yang kita nak. Okey, kemudian kita ada 3 lagi. Banyak option tapi cikgu highlightkan 3 lagi option. Option pertama adalah MySQLi 6 rows. MySQLi 6 rows ni kita nak kira berapakah data yang ditemui. Bilangan rekod ditemui. So, berapa banyak data ditemui. Kemudian, kalau kita nak paparkan data tersebut, kita kena gunakan MySQLi fetch array. Kita nak ambil. Ini nak ambil bilangan. 6 rows ambil bilangan. Kalau nak ambil data, fetch array. Ini kalau kita ambil 1. Kalau kita ambil banyak, kita kena letak while di depan.
Ingat ambil satu saja tak ada masalah. Ambil banyak, kita kena letak while di depan. So, still yang sama, MySQLi fetch array. Okey, jom kita tengok kepada coding dia. So, kalau pasal tadi nampak, dia akan bermula dengan arahan. Nampak? Ini arahan untuk memilih barang. Pilih semua data barang daripada jadual barang dan juga jadual nama dan jenama. Nampak Dia pilih semua data yang ada daripada jadual barang dan juga jenama. Okey, nampak ini adalah arahan. Kat sini kalau kamu nampak arahan dia adalah ada random, order by random. Random ni means dia akan ambil secara rawak. Dia akan ambil secara rawak apa? Dia akan ambil secara rawak data yang ada yang ditemui. Okey, dia akan ambil data secara rawak. So, kita tengok pula limit 10. Apa maksud limit 10? Dia akan ambil 10 sahaja data. So, let's say kalau kita ubah dekat sini 3. Cikgu ubah limit 3. Kalau kita refresh kat sini, dia akan paparkan 3 sahaja. Tapi kalau cikgu refresh lagi, nampak? Dia akan keluar data yang lain. Dia akan keluar barang yang lain. iPhone, Samsung, Nokia. Cikgu refresh lagi, dia akan keluar Samsung, Oppo. Kenapa dia keluar secara rawak macam ni? Sebab kita menggunakan random. Okey, kita menggunakan random. Data-data tersebut berada dekat mana? Dekat jadual barang. Nampak? Ini adalah jadual barang. Data-datanya berada dekat sini. Oppo, harga, RAM dengan nombor KP staff. Okey, so dekat sini datanya akan bergerak secara rawak. Kenapa secara rawak? Sebab kita gunakan random. Tapi kenapa 3 data saja? Sebab kita letak limit 3 dekat sini. Kalau kita ubah 5 dekat sini, dia akan paparkan 5 data. So, itu bagi arahan untuk SQL. Arahan SQL. Selepas arahan, apa kita buat tadi? Kita laksanakan arahan. Siapa laksanakan dia? MySQLi query yang akan melaksanakan arahan tersebut. Okey. Selepas laksana arahan tersebut, kita boleh pilih sama ada kita ada tadi 6 rows dan juga fetch array. So, kalau kat sini, MySQLi 6 rows. Jika bilangan, nampak ini bilangan data. Jika bilangan data yang dicari dan dipilih tu sama dengan kosong, maksudnya tak ada data yang ditemui. Bermaksud dia akan paparkan tiada barangan yang telah direkodkan. Maksudnya tak ada data lah. Tak temui sebarang data barangan. Maksudnya data barang tu tak ada lah. So, dia akan paparkan yang ini. Tapi sebaliknya, jika ada data dia akan paparkan jadual ni. Okey, nampak? Kita nak paparkan data dekat sini, kita gunakan MySQLi fetch array. Okey? So, cikgu tak nak panjang-panjang yang ini. Sebab bagi permulaan kamu, cikgu rasa mungkin 10% Yakut yang mungkin akan faham. Tapi cikgu amat yakin bahawa kalau cikgu kamu yang tengok benda ni, dia akan faham dan dia mudah untuk explain dekat kamu untuk bab 3 nanti. Okey? So, cikgu harap kamu jangan putus asa sebab cikgu tahu programming ni, PHP ni adalah language baru untuk kamu. So, in case kalau kamu tak faham, boleh bertanya dengan cikgu-cikgu kamu. Okey, ataupun tanya juga di dalam group support. Cikgu ada dekat situ. InsyaAllah, cikgu ada masa lapang, cikgu akan respon. Okey, so sampai di sini saja cikgu tak nak teruskan lagi. Cikgu takut kamu tertekan. Cikgu explain sedikit demi sedikit sahajalah. Okey, so berjumpa lagi di dalam tutorial yang berikutnya, iaitu macam mana proses proses menyimpan data. Kita nak masukkan data ke dalam pangkalan data. Okey, so sign up. Okey, kita nak buat proses sign up. So, jumpa lagi di tutorial yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.